We interrupt our program to bring you this important message. Kau tengok Non. Dah lama dah aku baca. Dah lama Kat dah. dalam hutan pula. Orang sibuk stay at home tau. Orang sibuk stay at home. Diam. Aku cakap diam. Tak nampak ni, diam. Main Diam. paksa-paksa orang. Ni susah. Main paksa-paksa Cakap orang. dengan orang duk bandar, orang suruh diam tak nak diam. Tebang semua burung. Ini kat belakang rumah ni ada beruang. Dah dekat 20 hari dah. Duk berlego curi makanan. So dah jadi isu keselamatan. So I'm hunting some bear tracks right now behind my house. Ya, nak cari lah. Kau duduk kat Kesian mana? lah anak bini. Kau duduk kat Massachusetts ke? Massachusetts mana ada hutan bro. Adalah aku rasa. Cincinnati. Aku nak Wisconsin. Wisconsin Bukan Wisconsin. Cincinnati. Cincinnati. Okay. Kita ramai-ramai doakan banyak berjaya lah. Tangkap beruang kat rumah Yelah, tu. aku buat benda ni pun bukan aku nak. Siapa nak pergi kerja beruang. Yelah. Aku terpaksa. So you know, terpaksa lah. Tanpa rela lah kau buat benda ni. Tak, memang tak rela lah. Tapi bila dah ada haiwan macam ni buat engkau belakang rumah aku kena lah. Kan? Kena lah. Jangan protect your family kan. So aku terpaksa. Dah berapa lama kau kat dalam tu? Ya, ini aku baru masuk ni sejam aku penat so berhenti lah je rekod lah podcast. Setakat Salah timing aku lupa korang. Ingat 3 malam. Tak. Baru. Bau tai pun kuat lagi ni. Bau tak apa. Bukan bau tai je, bau kencing pun kuat ni. Sampai sini bau kencing. Member ke tak, ke boy? Itu tak ada bau hancing itu kepala kau je yang basah tu. Siap. Wah, lawan toke siap, lawan toke. Wah, kau bagi aku slow je, sikit-sikit. Tak apa. So minggu ni kita cakap pasal apa ni? Beruang tu dia tak ada dah tu. Nanti dia main balik dah besar warrior. Aku ingat ada main kau kat belakang, dia kokak kepala kau di belakang, mampui. Kalau korang nampak korang halu je lah. Nanti aku pusing pandai. Aduh. Itu dia. Macam mana minggu ni? Masih lagi di rumah? Betul lah. Sebab Non dah cakap tadi dia terpaksa. Aku terfikir tau. Macam mungkin kita boleh cakap pasal benda-benda yang kita kena buat tapi kita macam paksa rela lah. Macam tak bukannya tak rela kita lah. nak buat sangat benda tu tapi kita diletakkan dalam situasi tu ataupun kita terpaksa buat orang ajak peer pressure ke apa whatever lah. It could be anything. I think that will be interesting. Aku rasa all of us ada experience yang macam tu. So kau apa kata sekali ni kita start dengan kau je. Kalau aku dengan Non je mulakan dulu lah. Pandai benda-benda ni korang ulur kat aku Pasal benda-benda yang aku tak boleh nak cakap banyak sangat. Sekejap kalau kena tekam dari belakang nanti macam mana kau bukan ada sini aku. Aku gini lah. Tak apa Tinggi 5 kaki 2 kau nak tolong aku. Kau nak peluk beruang tu macam mana? Dah tak ada kau sambung kau cerita dulu macam mana. Sekarang nampaknya Non balas dendam Sekarang dulu dia sikit-sikit je. Sekarang dia dah keluar lah semua. Ada beruang kena agresif. Berbalik pada apa cerita apa tadi? Benda yang kita terpaksa buat lah, tanpa rela. Benda yang tak kisah lah, terpaksa sama ada kau tak suka benda tu kau kena paksa ataupun kau takut nak buat benda tu tapi terpaksa kena buat juga ke. One of it I think one of it sampai aku dah besar ni pun aku still ada benda tu kat belakang kepala aku. Masa aku form 5 kita orang pergi time ni masa nak SPM biasa lah, dia apa yang kita dah pernah cerita dulu camp bina jati diri kan, camp yang diorang selalu buat kat universiti. So what happened that time, so kan ramai-ramai kan, so kau ada macam kalau kau ada 6 kelas form 5 kat sekolah tu, so semua lelaki Muslim kau kena pergi solat kan sama-sama kan. So satu hari ni aku bab agama ni kau jangan main. Aku pergi. Lepas tu kiranya aku punya batch settle awal tau. Settle kelas awal. So semua orang pergi dekat surau tu.
kat surau tu lah, dekat college surau tu. Beratur lah, aku first saf. Yang paling pelik semua orang dah buat first saf tau. First saf, second saf, third saf. Tak ada imam tau. So dia orang macam cikgu macam aku dah nampak cikgu lah. Okay lah, cikgu jadi imam lah, settle lah. Sebab time aku form 5, aku ketua kelas kat kelas yang pertama dalam tingkatan 5 tu. So in a way cikgu akan target aku lah. So cikgu tu boleh pula this one. Cikgu tu dia boleh selit kat tepi member aku, dia jadi makmum juga, dia tolak aku di depan jadi imam. Bergetak lutut bergetak lutut. Aku rasa sampai sekarang aku takkan lupa sebab apa? Time tu aku ingat lagi, solat Zuhur ke solat Asar. Aku recite kuat-kuat surah Al-Fatihah dengan surah-surah yang dekat dalam rakaat tu. Aku macam, uish, dah sampai rakaat kedua ke rakaat ketiga. Aku rasa rakaat kedua lah. Surah dalam rakaat kedua tu, selepas Al-Fatihah tu, baru aku dengar aku punya cikgu kat belakang macam, Subhanallah. Aku terdiam je tau. Baru aku teringat ini solat Zuhur ni, mana orang recite kuat-kuat dalam hati kan, walaupun kau imam. Kantoi non. Air muka nak letak mana non? Ui, sampai besar tak teringat benda tu. Aku macam, itu kesilapan aku lah. Nampak sangat aku ni terpesong dari agama masa zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman jahiliah. Kan? Kau syok kau ingat kau dah recite imam level-level Arab Saudi ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Sekejap lagi. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Rupanya aku teringat lah tu solat Zuhur orang tak recite kuat-kuat kan. Orang baca dalam hati. That was for me that time a painful moment lah. Tu jangan non. Itu ada mic satu sekolah semayang. Tu sampai sekarang benda tu bagi aku macam it's not really a deep impact, tapi kalau aku teringat benda tu, kalau orang suruh aku jadi imam je, aku macam kau gila aku takut aku tersalah. Tu je benda yang aku terpaksa, one of the things yang aku terpaksa buat, dan aku in a way tak rela nak buat. Benda tak, bukannya benda yang tak baik, benda yang baik, cuma kita tak ada confidence diri kita. So macam damn it lah, benda tu memalukan tu masa aku zaman form 5 kan. Dah lah ada aware time tu kan. Form 5 lah. Member pula masa tu Kari. Kari lah, iyalah. Kan? Siul lah. Kori. Dia punya Taranum aku pakai Taranum Maghribi punya, Morocco. Kali, Allah. Astaghfirullahaladzim kat belakang semua rupanya apa siut lah. Kau bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, kau dah sampai ku Allahu Ahad, tiba-tiba kau punya cikgu Subhanallah kat belakang tu. Tu kau sunyi je. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim ku Allahu Ahad. Tu cikgu Subhanallah kan. Tiba-tiba aku macam, apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat? Dia macam lama tau, apa yang aku buat ni? Dan Allah Akbar terus rukuk macam. Tu baru cikgu aku macam ni. Kau semayang Zuhur tadi, kenapa kau nak recite kat kau? Aku macam lah. Memalukan tu sampai sekarang aku tak nak lupa benda tu lah. Saya nak jadi pelajar contoh cikgu. Saya ingat saya jadi pelajar contoh kan. Saya nak awet-awet tahu sebab saya boleh jadi imam. Betul. Yang part-part cerita Melayu tu lah. Aduh. Tak patut kau cakap dengan dia. Dengan harapan tiba-tiba ada awet pun kita fikir, siapa yang jadi imam ni? Betul. Siapa yang recite dakwa kan? Iyalah, salah. Patutnya kau cakap dengan dia, saya memang tak reti baca pelan-pelan ni. Saya memang pekik je kalau saya memang kalau surah-surah ni. Saya takut saya baca dalam nanti tak ada jalan keluar, cikgu. Saya kalau baca dalam nanti memang tak ada jalan keluar. Pusing. Kan? Kuliah Yuhal Kafirun tu confirm 3 kali pusing tak jumpa ayat jalan keluar. Kena je dia jawab. Saya tak main sepan-sepan lelaki ni. Saya cakap terus. Iyalah, dia cakap terus lah. Dia tak adalah malas. Dia kata macam, ni solat asar dengan solat Zuhur tak payah baca kuat-kuat. Aku macam, kau bayangkan kau bayangkan ramai budak-budak lepas kau dah baca doa semua, kau mestilah kau nak pakai kasut kat luar tu kan. Aku ingat scene drama macam budak perempuan tengok, siapa tadi recite semua orang gelak keluar daripada surau tu. Kau rasa aku macam, time tu aku momen yang paling memalukan dalam hidup aku at that time lah. Itulah antara cerita yang aku boleh ingat sekarang lah. Dan kau terpaksa rela sampai tak buang aku punya part, aku trying to think tu actually banyak.
banyak benda yang aku tak nak buat lah growing up. That one for sure. Tak nak buat? Okay. Banyak kaki dajal aku bapak aku sendiri. Bapak aku sendiri. Dia seronok tau kenakan anak dia tau. Basically for him it is macam contohnya very very amusing tau. And bagi aku sekarang aku dah ada anak, aku memang tak sabar nak cuba benda-benda macam tu lah. Buat anak aku just put my son on the spot and you go through this, have fun. Kau macam Homer tu. Aku pernah sekali aku pulang dengan bapak aku pergi Bangsar Shopping Center. So nak pergi makan. Tahu. So nak pergi makan tu dah masuk mall tu, that time I noticed this group of girls lah basically lah. So they were loitering around dekat the same mall and everything. So agaknya bapak aku pun perasan. So we went for lunch, pergi makan. And then nak sambung jalan naik atas. So by the time makan tu kita orang dah janji dah pusing, so dah banyak kali lah kan ternampak dengan group ni. So and then dah habis makan tu jalan nak naik escalator. Nak naik escalator tu aku minta something lah from bapak aku lah, some normal shit lah, some request lah that I'm asking that I wanted to really tag along or something benda semua. So lepas tu aku tanya dia, boleh lah kan. So lepas tu dia cakap okay, on one condition. Dia cakap what? You have to be brave lah. Dia cakap brave? What do you mean? So masa dia cakap macam tu kita orang tengah naik escalator tau. Kita orang tengah naik escalator. And then just so happens budak-budak perempuan tu daripada atas escalator tengah turun bawah. So budak-budak perempuan tu tengah turun bawah, kita pun tengah naik atas. Okay. So by the time nak sampai tu mata aku memang dah fixated dengan perempuan ni. And then lepas bapak aku cakap you have to be brave lah. So aku cakap brave, what do you mean? So bila aku cakap satu tu, the moment sampai sebelah tu je, bapak tu pusing. Dia tu cakap, girls, this is my son. Okay, I think he wants to be friends with you guys. Can you girls talk to him? Dia cakap macam tu lah. Aku terus jadi bodoh lah. Sial, waktu bapak aku cakap dengan aku lah. Dia cakap, if you don't go now, you're a coward. Dia cakap macam tu. Dah habis tu, waktu dia jalan. Dia jalan tu tinggal aku. Itu benda yang aku terpaksa buat yang aku tak nak buat lah. Sebab aku just tengah mengamati. Aku tak nak apa-apa communication. Oh, so kau caw je macam tu? So, and aku buat lah, terpaksa lah. Cakap dengan dia. Cakap aku pergi sana kat dia, aku just apologize, for my dad, for my dad being cheeky. Right? Gentleman. So just hi, right. Macam tu je lah. Sebab kau dah segan, kau nak cakap apa lagi? Ya tu. Bapak kau buat macam tu dah kata tengah apa. Bapak kau pula kan. Kan? And everything. And bila bapak aku cakap macam tu bukannya budak-budak perempuan ni semuanya macam senyap, babi semua gelak besar saya. Aku cakap kau lagilah segan bodoh, ya Allah ya Tuhan. Tapi kau patut tanya apa tu. Dah sampai dah kat atas tu, waktu dia bagi ultimatum apa, okay, if you don't go you're coward. Dah habis itu gitu je. Waktu dia sambil di jalan terus, aku gitu kota kanting macam bodoh. Patut tak aku turun. Waktu dah turun escalator tu, time aku turun escalator tu, aku memang rasa bodohnya, kenapa kau turun sekarang. Tapi kau cakap dengan dia orang reply apa kat kau? Kau boleh je, you can just ignore the damn situation that you were just put in and then just brush it off and walk off with your dad. Tapi sebab dah termakan dia biasa peer pressure ni datang dari bapak kau sendiri. Cara bapak aku bergurau macam tu kan. So bila dah turun tu, takkan aku nak patah balik, nak atas balik. Itu dah teruk sangat tu kantoi kan. So aku rasa turun. So that whole ride going down the escalator tu was the whole time period yang aku ada yang aku decide aku tak nak buat benda ni, aku tak nak buat benda ni. Tapi it's already too late to go back. Kenapa aku turun escalator ni? Ya Allah, bodohnya. Time tu umur kau berapa? That was in high school. Okay lah. So zaman-zaman nakal-nakal lah high school. Nakal-nakal tanpa bapak kau lah, senang cerita lah. Aku tak nak bapak backup. At least orang yang bagi kau challenge tu bapak kau kan. Dia sama macam kes mak aku. Masa aku belajar kat Kuantan dulu, okay, mak aku selalu cakap dengan aku, Syakif, jangan pergi clubbing kat Kuantan.
Okay, nanti kalau nak clubbing, nak apa balik KL. Okay, kita pakai kereta mami tu pergi clubbing. Tak payah aku ambil ke Kuantan. Kuantan nanti susah, orang mabuk, bawa kereta, accident, susah. Kan, masuk jail and everything semua. So you just come back here and then you club here and then you take my car and everything semua. Waktu bila dah balik sini kan, tak bagilah pakai kereta nak pergi clubbing. Tak bagi. Ya, tak payahlah pergi clubbing Syakir. KL lagi ramai orang mabuk, orang mati kena langgar benda semua. Kan dia punya pancing tak nak suruh aku jaga diri kan, kat Kuantan jangan nak meliwar sangat kan. Balik sini sama juga. So okay tu at least mak kau protect kau lah. Ada satu hari tu aku cakap dengan aku balik for the semester punya break. Aku cakap dengan mak aku, okay, I'm ready back. I want to have a night out. Okay, can I borrow your car? I'm gonna go here. Waktu habis. Lepas tu dia cakap aku, nak pergi clubbing ke? You tak biasa sibuk tanya nak pergi clubbing ke tak pergi clubbing apa. Start situ tiba-tiba dia cakap, okay lah I go clubbing with you lah, I follow you lah, Oh, itu dah memang betul-betul major no-no tau. Mak aku dia cakap, aku tak apalah, I teman lah, I tengok lah you buat apa dalam club, tak payah sibuk. Terus tak pergi, tak nak buatnya kan. Itu tu aku tak tahu tu, mujur kalau tiba-tiba senyap mak aku ikut ke benda di belakang ke apa, dah mati lah. Dah memang paksa rela lah cerita tu. Kan, tapi pun macam tu memang aku terus single out lah. Aku cakap tak nak. Itu hampir terpaksa rela lah tu. Hampir. Tapi benda-benda lain macam masa kecil, growing up, so kena pergi order dekat kaunter. Nak call klien kan. Ask for directions. Bapak aku banyak lah, dia suka telefon sepupu sepapak yang aku tak kenal. Dia telefon, waktu dia bagi, nak cakap, aku tak tahu ni apa benda ni. Ya, dulu kan cinta kan. Nak cakap. Dulu tak ada video call. Tak ada. Angkot dia call, kata, nak cakap lah. Aku ambil, cakap, who the hell is this? Apa benda ni? Siapa ni? Cakap. Aku pun angkat cakap, hello, Assalamualaikum. Aku salam. Siapa ni? Dah jam, aku nak jawab. Apa benda kan? Aku jawab lah kan, anak siapa benda semua. Waktu awkward, kejap, bagi balik bapak aku. Lepas tu, the whole point itu je kan, bapak aku ambil telefon, tu anak aku tu, saja nak kenal kan, dah habis cerita. Aku tak faham tu. Yelah, orang dulu gitu lah. Kau kena faham orang dulu punya cara orang kata pengenalan kan. Betul lah. Tapi maksud aku tu, I mean like that's one way to break the ice lah basically. Betul. You put people on the spot all the time, so dia terpaksa buat benda macam tu. And as a result, growing up from those kinds of things lah, banyak tu bapak aku put aku in uncomfortable spots and everything semua. But benda macam tu sekarang ni macam tak ada hal lah, memang tak ada malu lah. You get what I mean right? Dia dah macam tak lah. Nak kena buat something, pergi buat. Tak ada malu ke, tak ada benda ke semua kan. But that's a good thing lah, that really helped me a lot in life lah. Benda-benda yang terpaksa buat ni. Betul. So konklusinya non sekarang tak ada malu lah. In that sense lah. Aku tanya malu. Aku tanya malu. Aku malu ke tak malu? Tak, aku rasa aku tahu pun. Memang tak malu. Non bukan tak tahu malu. Tak tahu malu dengan tak malu. Faham. So non dia bukan tak tahu malu, dia kategori malu. Tak malu. Faham. Dia bukan pemalu lah. In most situations aku rasa non sekarang ni memang no problem lah untuk nak cakap dengan orang ke, go up to people, say hi or apa benda, strangers lah. Aku rasa benda tu okey. Non memang okey je sekarang. Kalau macam aku banyak benda, tapi benda yang macam highlight ada dua lah yang aku ingat, and benda ni melibatkan benda yang it's more towards something that I have fear about, which is aku memang ada extreme fear of heights. So aku memang takut, aku memang gayat. Aku tak boleh pergi tempat tinggi-tinggi benda semua macam tu lah. But aku tak pernah limit myself lah. I always pergi juga apa benda semua tu, experience things apa semua macam apa naik roller coaster ke benda tinggi-tinggi macam itu. Benda tu sebenarnya aku ada extreme fear
Tapi aku pergi juga. Tapi benda yang macam dulu aku pernah experience was this was my first semester dekat KPM kat Kuantan masa tu. So we were at college. Lepas tu aku rasa masa tu tengah cuti mid-sem if I'm not mistaken. So cuti mid-sem, budak-budak ni semua macam cakap, oh since it's our first sem, aku lupa lah, is it mid-sem ke ataupun study week. Di antara dua tu lah. Cakap kita duduk kat dalam ni je, tak ada tempat nak pergi apa semua. So me and my roommates and a few of other macam classmates apa semua tengah cakap tak ada pergi mana-mana, jom lah kita pergi keluar, like macam go on a trip ke benda macam tu lah. And then seorang cakap kat sini tak ada macam sungai-sungai ke apa benda, kita boleh mandi sungai. So, and then bila dah tanya macam tu, everyone got excited. Okay, kita mandi sungai. Tapi nak pergi kat mana? So Kuantan native Jamal masa tu cakap macam okay, kat sini ada sungai, ada macam air terjun. Nama dia dekat Pancing. Apa benda betul kan? Kat Pancing lah masa tu. Nama tempat tu Pancing. Okay. So kita pergi. So berialah budak-budak ni semua. Call apa benda semua set up. Kita pergi awal pagi masa tu. Gelap lagi. Masa macam pukul 6 lebih macam tu kita dah keluar naik van ramai pun pergi pancing. Sampai kat pancing tu there's a bit of a hike sikit. Lepas tu and then kau akan sampai dekat sungai tu benda semua. So biasalah sungai. Lepas tu air terjun. And then kita semua mandilah. Aku memang excited gila habis sebab aku suka swimming. Aku suka mandi-mandi semua macam itu kan. Okay. So and we enjoy ourselves lah. Dah masuk dalam air apa. Lepas tu disebabkan kita pergi awal pagi, tak ada orang lagi dekat situ tau. Just the 12 of us. Kita pergi 12 orang masa tu. All boys. Pergi, dah mandi. And then K started macam kita panjat lah, kita naik atas ni lah. So dia cakap okay. So K naik Jamal ikut. K naik Jamal ikut and then there's a few other people juga yang ikut sama naik atas. Ikut. So dia orang dah naik atas semua. Aku kan dia orang nak just nak duduk kat atas tu and then mandi. Dekat belah-belah atas tu lah kan. Lagi tiba-tiba aku tengah dekat bawah, tengah berenang benda tu semua. Lepas tu aku dengar K jerit daripada atas tau. Orang kat bawah clear. Sekejap lagi dia buat somersault lah daripada atas tu. Lepas tu Jamal pula. Lepas tu dia orang naik lagi. Lompat. Betul aku cakap kita habis ni macam best . So daripada bawah tu, kalau kau tengok dekat tempat yang dia orang panjat dan dia orang lompat, memang tak tinggi. Nampak macam boleh ni. boleh ni. So aku memang tak ada rasa takut lah. Aku macam okay tak? Okay, jom lah kita naik je atas. So okay dengan Jamal macam cakap boleh. Tak tinggi pun dia orang cakap macam tu kan. So naik lah atas. So nak naik tu kau kena naik daripada tepi. So kau naik. Aku pun sampai ke atas tapi tak sampai dekat tempat yang nak terjun tu lagi lah kan. Okay. So dia orang terjun dekat tempat yang air tu turun betul tau. Okay. So kalau dekat ini kalau miss ni habis lah. So ni batu. Lepas tu sini tempat air tu turun lah. Air terjun tu turun macam tu. So dia orang diri kat sini lompat. So daripada tepi dia batu and then aku kena pergi ke tengah sana kan. Lepas tu aku pun pergi kata kaki aku masuk je dekat dalam air yang tengah nak turun. Terasa cakap kepala otak dia ini kuat ni yang air ni kan. Air terasa. Lepas tu batu tu memang licin gila babi lah cerita dia. Lepas tu cakap macam mana budak-budak ni boleh maneuver diri dia orang kat atas ni. So dia cakap okay nak pergi ikut. So aku sempat kata aku diri je dekat tembing tu je. Aku macam salah. Kepala otak dia. Aku terus macam ini tinggi tu. Aku tak boleh lompat ni. Lepas tu aku cakap tak apa, kau lompat dulu. Seorang lagi lompat.
lompat. Lepas tu aku macam mana aku nak lompat. So lepas aku dah naik atas tu, Jamal dengan K dah naik lagi 3 kali dan lompat. So diorang naik kali keempat tu. Lepas tu cakap Nas tu tak kot, aku rasa tak aku kena turun balik ni, tinggi ni kan. Oh maknanya kau dah berdiri kat tengah tapi kau tak terjun je lah. Aku dari macam tak adalah betul-betul dekat ujung tu, aku diri dah sampai lah. Aku tengok bawah. Tengok bawah macam tak boleh lah, ni tak boleh, tinggi saya daripada bawah nampak macam rendah tapi tinggi. So daripada atas tu sampai bawah tu aku rasa ada dalam 12 kaki ke 15 kaki macam tu. Not bad lah. Agak tinggi lah. So macam tak boleh. Aku pun patah balik. Lepas tu dengan the air pun benda semua. So aku patah balik pergi balik dekat tempat yang aku nak naik tu. Aku sampai kat situ, fuck. Tempat tu kau boleh naik kau tak boleh turun. Faham? Kau nak kau nak turun kau memang kena terjun. Sebab there's no way for you to go back down lalu tempat yang kau naik. Steep sangat lah. Sebab dia the way it is kau hanya boleh naik atas je. So aku duduk kat atas tu lama gila babi. Jamal dengan K, since aku ada kat atas tu Jamal dengan K dah naik lebih pada 10 kali dah lompat. Aku kat atas tu lagi. Weh, menong. Aku duduk dekat tempat air deras tu. Aku duduk kat situ, macam mana ni. Dah naik kecut tau ni. Tangan apa kaki semua dah naik kecut dah ni. Aku duduk kat situ macam mana. Lepas tu tiba-tiba ada budak jerit pada bawah. Syamim kalau kau ingat Mim. So Syamim jerit pada bawah. Oi Nas, hang dah 1.5 jam dah tu kat atas. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu cakap, 1.5 jam lama dah sial. Aku dah 1.5 jam je kat atas tu. Tak terjun. Kau buat apa atas tu? Bertakafur? Duduk. Aku tengah fikir macam mana aku nak turun. Macam mana aku nak turun. Member kau pula tak bagi sokongan kan? So bagi. Masalahnya K dengan Jamal apa benda semua lah budak-budak lain yang naik atas. Dia bagi bila tiap kali sampai atas dia mesti cakap. Jom tak apa Nas, boleh. Tak apa. Aku terjun dengan kau lah. Apa benda lah macam-macam lah. Semua macam-macam cakap macam gitu. Tapi aku cakap tak boleh. Aku memang tak boleh. Aku takut yang aku takut tak boleh. Seri awak. So aku duduk kat situ. Matahari dah naik tau. Kita orang pergi sampai masa tu nak dekat pukul 7. At that time dah macam pukul 9 lebih nak dekat pukul 10. So bila time tu orang-orang lain dah start datang kat situ tau. So adalah macam sikit-sikit kat ujung-ujung sana macam ada family sikit, ada apa benda kau start nampak orang dah datang. So aku okay je cakap macam mana aku nak turun ni macam mana aku still fikir macam itu lagi. Sekejap lagi Jamal dengan K naik lagi atas. So cakap Nas, kau kena terjun tu ni, there's no other way. Cakap tapi macam mana aku takut gila babi ni. Kau tengok tu, dia tunjuk tau. Kau tengok tu, a group of girls ramai gila babi, semua perempuan datang tau. Memang nak datang nak mandi dekat area kita lah. Memang dia boleh aku cakap bapak dia, ini kalau aku sangkut dekat atas ni, bapak malu sial. Air muka dia jatuh. So aku cakap tak boleh. Okay. Lepas tu aku terus, okay. Korang kena guide aku macam mana aku nak terjun ni. Okay, tak apa. Kau terjun macam ni. So Jamal tunjuk. Nanti aku tunggu kat bawah. Jamal cakap begitu. So Jamal pun terjun. Boom. Okay. So K tunggu aku kat atas. Okay, mana aku nak pijak. Aku cakap dengan dia kan. Dia cakap, hang pijak situ. Pijak situ. Dia cakap, tapi ni licin ni. Dia cakap, iyalah. Aku tahu. Ayat terjun memanglah licin. Dia cakap macam tu. Yalah. Tak boleh ni. Aku memang jatuh. Tak apa. Kau jerit lah. Mesti kau jerit lah. Pijak je. Memang aku cakap kuat. Perempuan semua dah dekat dah tau. Aku cakap, babi ni tak boleh sampai dia orang sampai sini ni. Memang aku nak terjun. Lepas tu aku pijak. So ni batu kan. So kaki aku dah pijak tau kat situ. Kata aku pijak tu, aku rasa fuck, ini memang licin gila babi ni. Air pula kuat kan tu lah. So aku diri macam tu. So cakap, okay, bend hang punya knees. Lepas tu aku pun bend my knees. Lepas tu cakap, okay. Lepas tu hang shoot yourself away from the rock lah kan, macam gitu. So aku lenting macam, hang lenting. Dia cakap macam tu. Lepas tu Jamal pun cakap, lompat je lah kat bawah kan Jamal. Lompat je. Dia cakap macam tu. Aku cakap, licin bodoh. Kau cakap memanglah senang. Aku cakap tu. Budak-budak lain yang kan kita pergi 12 orang kan. Budak-budak lain kat bawah dah gelak kan. Gila babi. Aku ambil handphone record. Masa tu semua pakai Sony Ericsson 3GP kan. Record aku kat atas tu semua gelak-gelak.
Video 3GP Nah, kau. cepatlah perempuan Kat benda air semua terjun. kan. Dia dah sampai. Kat air terjun kan. Lepas tu aku dah macam, nak lompat, tak boleh lompat. Lepas tu aku cakap, okay lah, fuck it lah. Terus cakap, lompat. Kata aku lompat tu je. So aku macam gini kan. Aku dah bend my knees. Aku nak lompat tu. Aku nak lompat macam ni. Sepatutnya aku bend my knees. Lepas tu aku shoot off. Launch kan. Tapi instead of doing that, aku macam gini. Koridor kaki tu. aku slip. Uish. Lepas tu kaki aku terslip. Time aku tengah nak lompat tu, kaki aku slip. Macam tu. So, macam ni, aku pusing gitu. So, kepala aku, ni batu, kepala aku lalu sebelah je. Aku memang nampak clear batu tu. Batu yang aku tidak tadi tu. Aku lalu sebelah. So, aku flip ke belakang macam tu. Aku just nampak batu tu lalu macam sebelah kepala aku. Baik tak ada apa-apa tu kau. Aku berpusing, terus masuk, boom. Jadi sebabkan aku tak shoot myself off the rock, aku jatuh straight tau ke bawah. Bila kau jatuh straight ke bawah, sakit aku lah. jatuh betul-betul dekat tempat air tu turun tu. So aku tak boleh naik balik. So bila aku dah sampai bawah tu, boom. Lepas tu aku nak berenang balik naik atas. Aku kena tolak ke bawah. Kena tolak. Lepas tu aku fikir macam, okay, ini tak boleh. Nasib baik aku jenis bukan orang yang panik sebab aku boleh berenang. So bila aku dah kat dalam tu, aku dah gather diri aku, okay, aku kena swim out daripada tempat tu. Maknanya aku swim dekat dalam, tapi aku swim out, baru aku keluar dekat luar sana kan. So that's what I did lah. Aku selam lagi dalam, aku swim sampai keluar sana, baru aku keluar. So Jamal cakap aku, dia punya perspektif tu. Dia just nampak aku berpusing macam tu. Lepas tu by the time aku jatuh tu, dia ingat aku dah mati lah. Gila sih kau. So dia pergi ke arah air tu. Lepas tu dia cakap, Nas. So by the time aku keluar balik, aku dah kat belakang dia. Sebab I swam out kan. So aku keluar balik, lepas tu dia tengok kat situ. Lepas tu aku cakap, Man, aku kat belakang. Cakap, kau kiak. Lepas tu K pun terjun daripada atas semua terus datang kat aku. By the time aku dah kat bawah tu, the group of girls pun datang duduk kat situ kan. Aku cakap, selamat Shell. Selamat. Aku sampai kat tepi tu, budak-budak tu gelak lagi. Kau bodoh tu lah, takut tapi nak naik benda semua. So itu memang gila babi. Experience aku yang macam near death experience lah. Another one yang melibatkan ketinggian juga dan juga air. Masa tu aku kat Penang, our final semester, sebelum kita orang nak caw, aku, OP dengan 2 orang lagi classmate aku. Okay. Cakap macam, it would be nice lah sebelum habis kita grad ni, kita do something yang macam memorable together, berempat. Dia cakap macam tu. So what do you have in mind? Cakap, jom lah kita play tourist dekat Penang. Weekend ni kita pergi Georgetown dan semua pergi. So pergi lah. Weekend tu kita orang pergi berempat. Dah sampai kat situ, jalan-jalan tengok mural lah, tengok apa benda apa semua. Pergi Georgetown tu, jalan. And then kita jumpa ada satu tempat dia sewa basikal. Dia cakap, okay, basikal ni boleh sewa the whole day. So 4 sewa basikal. So kita pusing Georgetown tu naik basikal dia. Pusing. Sampailah dia sampai kat satu tempat tu. Dia dekat dengan macam tokong-tokong Cina tau. Buddhist temple lah. Banyak kat situ. So kita orang nak pergi tengok lah, sightseeing kat situ. Berhenti beli air kejap apa semua. So there's one, because the 4 of us tu, seorang ni Chinese, seorang lagi ni kacuk Cina Melayu, seorang lagi muka je macam Cina, OP. Tapi Melayu. So tapi Melayu lah kan. Lepas tu dengan aku. So kita orang pergi berempat. So beli air apa benda apa semua. So tempat tu dia menarik tau. Tempat tu dekat tepi laut. Fringhi lah. Bukan Fringhi, dekat Georgetown. Georgetown. Dekat Georgetown. Dia. Tempat tu dekat tepi laut. Tapi tempat yang kita orang sampai tu, dia rumah tau. Rumah kayu, rumah papan, dia semua banyak kat tepi tu tau. Banyak macam tu. Lepas tu one of us tu memang dah pernah buat benda tu, dia dah pernah pergi situ. So dia macam jadi the tour guide lah. Cakap, okay, kita parking basikal kat sini semua. So park basikal kat situ. So what it is sebenarnya, rumah tu adalah rumah memang dekat tepi laut, dekat jetty tau.
So kau park basikal kat situ, lepas tu kau jalan. Menuju ke JT tu. So what it is was rumah macam tu. So kau jalan straight, so ada rumah. Okay. And rumah ni dekat atas JT. So technically rumah tu dekat atas laut. Bawah rumah tu laut terus. Air laut. Oh, faham. Macam terapung lah gitu. Terapung lah. Tapi so tempat yang kau jalan ni sebenarnya JT. Bawah kau terus laut. So kira ada kayu pelet tu lah. Betul. Kayu pelet tu. Tapi kiri kanan kau ni rumah. Oh, okay. Macam kampung kat Sabah lebih kurang. Betul. Macam tu. So kiri kanan kau ni rumah orang. Dan sebabkan tempat tu tourist attraction, rumah-rumah orang ni semua dia orang jual macam barang craft tangan, t-shirt, I love Penang lah, apa benda, keychains dan apa benda tu semua. So all the handcraft material apa benda semua dia jual kat situ. So kau bayangkan kau dekat atas JT, kau tengah jalan, kiri kanan kau pintu rumah orang. Dekat-dekat lah, satu lorong gitu lah. Betul. Dekat dia berjiran macam tu lah. Tapi kau tengah jalan atas JT sebenarnya. Faham? So engkau toleh belah sini, orang tu buka pintu rumah dia. Dekat depan tu dia jual macam barang-barang apa benda, keychain apa benda semua. Belah kanan pun benda sama juga, jual torchlight lah, jual apa benda, buih-buih itulah. Dia macam-macam lah. Dia jual. So sambil jalan-jalan tu tengok macam okay. So jalan lagi. Lepas tu ada rumah. Rumah orang tak berniaga apa-apa, tapi dia just buka je nelayan, rumah nelayan. So kau jalan. So kau dah terbiasa tau jalan, okey ni rumah, jalan rumah. Tiba-tiba sampai dekat satu tempat tak ada rumah dah tau. The houses ended there. Tiba-tiba kau dah kat tengah laut. So JT tu kau jalan je sampai dalam lah. Betul. So aku jalan sebab aku ingatkan dia just rumah je, lepas tu nanti ada macam jalan mati ke apa benda. Aku ingatkan macam tu. Tapi rupanya bila kau jalan, ada satu point where the house ended. The houses dah habis kat situ je rumah. Lepas tapi JT tu masih sama lagi ke depan. Ada lagi. Betul. So aku jalan lagi. Sampai kat situ betul aku cakap, shit, rupanya tiba-tiba aku dah kat tengah laut. Okey, laut adalah satu tempat yang aku memang takut sebab aku tak tahu apa benda dekat dalam tu, berapa dalam laut tu apa semua kan. So tiba-tiba kau dah dekat tengah-tengah laut. Dia dah macam, ini apa benda sah? Aku terus keras kat situ. OP dengan dua orang lagi classmate aku macam jalan straight lagi. Aku tengah beku kat situ, Aku tengok dia orang jalan. So kau jalan, JT tu nanti akan ada penghujung dia. So penghujung JT tu ada satu small Buddhist temple dekat tengah tu. So Chinese people selalunya pergi dekat situ, Buddhist lah selalunya pergi dekat situ. Dia orang akan pergi kat tengah tu apa semua, and then they pray. They pray dekat tengah-tengah laut tu. Which is nice lah. So kita orang nak pergi dekat situ lah. Rupanya aku baru tahu bila dia sampai kat situ. So aku keras. Dia orang dah sampai hujung lah. Lepas tu tiba-tiba dia orang dah sampai jalan. Aku angkat telefon macam aku call OP. Pi. Betul OP angkat. Betul OP baru pusing lah. Kau belakang kan? Tak apa lah. Aku tunggu kat basikal. Aku cakap macam tu. Tak apa, aku tunggu kat basikal. Kau dah kat tengah laut. JT tu tinggi gila babi. So aku double aku takut kat situ. Aku cakap, fuck, ini tinggi gila sah. Lepas tu dekat tempat kau jalan yang ada rumah-rumah sebelah ni, sebab ada rumah orang, JT tu memang intact tau. Papan kayu dia, slabs semua memang keras, tebal. Lepas tu dia jenis papan lah macam gini. Bila dah tak ada rumah orang yang kat situ, dia macam tak well maintained sangat. Ada yang dah crack, ada yang papan dia macam gini. Instead of macam ni, papan rata, papan gini. Lepas tu tiba-tiba sini lopong, kau kena pijak sini, lompat pergi sana. Macam tu kan. Lepas tu aku cakap, fuck, ini kalau aku slip jatuh ni macam mana kan. Aku cakap, takkan kau nak tunggu saya? Tak apa. Aku cakap, kenapa? Tak boleh. Aku takut tu. Aku tak boleh jalan ni. Dia cakap, jangan macam gitu. Lepas tu classmate aku tu ambil phone daripada OP. Dia cakap, Nas, kau jangan buat kerja gila Kita dah cakap datang sini sama-sama apa semua. Kena datang sini juga. Kau kena datang sini. Tak ada.
Lepas tu Lala dia pass balik phone kat P. Lepas tu cakap, okay P, kau kalau kau nak aku sampai ujung sana, kau kena patah balik datang sini. Aku tak akan pergi sana seorang-seorang. Padahal tak ada apa lah sebenarnya. So JT tu pun ada tempat Sebenarnya pemegang. tak ada apa. Kau boleh pegang Tak ada. Oh, tak ada kosong pemegang. lah. Kalau kosong pun Kalau ada pemegang, aku boleh lagi gagahkan pegang lagi lah. macam tu, jalan sampai ujung. Masalahnya dia tak ada barrier. Dia just tempat Kosong jalan kaki dia gitu. So kosong, kiri kanan kau tak ada apa-apa. Lepas tu dengan papan dia tu macam renggang-renggang. Masa korang jalan dengan OP semua, kiranya kau a group lah. Macam 4 of you guys jalan, and then ada orang lain lagi tak jalan? Ke korang je kat situ? Ada ramai. Tak ramai sebab it's a tourist spot. Sebab tadi kau cakap macam OP tinggalkan kau kan, OP dengan the rest tinggalkan kau. Kau bayangkan kalau OP and the rest, OP dengan korang je kat situ 4 orang, and OP tinggalkan kau juga. Macam, wah dia gila korang ni Macam kalau ramai tu so aku memang faham ada orang. So memang ada orang baru balik daripada sana, orang yang baru nak sibuk sana. lah in a way. Kau kencung seorang kat situ. Aku kencung, aku tengok kat situ, aku tengok je kan. The horizon macam tu. Lepas tu macam tak apa, okay kalau kau nak aku ni, kau kena patah balik. Cakap, kenapa? Itu je aku punya request. Kau nak aku pergi sana, kau kena patah balik sini. Lepas tu OP pun macam begrudgingly macam, okay lah, fuck lah, aku patah balik. So dia patah balik, jauh tau. Patah balik, sampai dekat aku. Aku cakap, okay, pusing, aku cakap macam tu. So dia pusing dekat sana. Aku seluk tangan dia macam gitu. Aku peluk dia, literally. Ni, tangan ni kan. Tangan ni, aku masuk macam tu, aku peluk dia macam gini. Okay, jalan. Dia cakap, kau nak apa ni? Dia cakap, kau jalan ni. Kau jalan ni. Bodoh, orang tengok dia cakap, mampus. Kau nak aku pergi sana kan? Aku tak peduli ada perempuan ke, siapa ke, aku tak kisah. Ada kat situ, pergi mampus, aku kena macam gini juga untuk gitu. So aku peluk dia macam gini. Sampai ujung tu. Sampai ujung. So kau bodoh lah. Mana boleh tu ni? Dah orang tengok orang benda sangat. Aku peluk tak ada. Kau nak aku pergi sana kan? Tak ada, aku kena pergi. Macam tu. So aku peluk je macam tu. Peluk. Aku tutup mata jalan sampai lah ujung, dah sampai kat situ. Bila dah sampai dekat situ, okay, semua dah okay lah, nice lah. Ambil gambar apa benda semua kat situ. Tapi still aku gayat gila babi lah. Sebab JT tu tinggi. Memang atas laut. So memang tinggi. So kau tengok bawah tu, lepas tu ada macam ada apa, macam wreckage kan. Boat yang dah terbalik lah. Lepas tu boat yang macam separuh kat dalam air, separuh lagi kat luar. Macam dah pernah ada something jadi kat situ tau. Buatkan aku jadi lagi masa fuck siapa benda tu pernah jadi kat sini apa semua kan. All the scene yang kau tengok Final Destination semua tengah main kat fikiran kau kan. Ini kau jatuh ni kan. So betul. Benda tu memang scary lah. Of course embarrassing untuk aku, tapi aku kesian kat OP lah. Sebab benda tu memang lagi embarrassing untuk dia lah. Dah kau grown as man, kena peluk macam gitu. Tu yang aku cakap, dia dah tinggi, besar, macho. Peluk kena macam tu kan. Lepas tu aku peluk, lepas tu aku seluk tangan dia itu kan. Ni tangan dia masuk itu, aku seluk macam tu, pegang. Okay, jalan pergi. Habis balik pun sama? Pergi balik. Balik pun sama. Pergi balik macam tu. Special treatment ni ya. Pergi balik macam tu. Lepas tu aku macam itu memang benda yang aku susah nak tu lah. Nak overcome. Dulu masa baru dapat aku punya first job dekat KL dulu, sampai aku kerja Bangsa South. Naik train pergi kerja. Kalau kau pernah sampai stesen Kerinci tu, nak ke Bangsa South, kau kena naik yang jambatan dekat jambatan dekat kan? Federal tu lah. Cross Federal. Naik tangga tak ada apa, tung sampai atas. Sampai atas nak jalan tu, aku tu tinggi je. Dekat bawah ni kereta lepas tu setiap kali kereta lalu, kau kat dalam tu tengah jalan, tempat tu kan semua besi benda semua kan. Kau boleh rasa dia macam rattle lah, macam cakap babi ni kalau jatuh mati sel. So tapi ada railing apa benda semua aku boleh pegang. Tapi still benda tu memang takut kan. Menakutkan lah. Aku cakap macam mana ni. Ini nak report first day ni. Sebab aku tak pernah sampai situ. Itulah first day, itulah tempat aku sampai juga. Cakap macam mana aku nak lintas ni. Dah lah jambatan tu punyalah panjang. Memang macam panjang. Aku tak tahu. Panggil jambatan tu Titian Sirat lah.
Cuma kau tak ditolak je lah. Kau tak nampak orang-orang neraka kat bawah tu Ya, lah. betul. So memang menakutkan. So aku tunggu macam mana. Nasib baiklah pergi tu. Yalah, hustle and bustle of daily commute kan. Orang ramai nak pergi situ. Office kat situ memang banyak. So orang ramai nak berjalan kat situ kan. So aku tunggu, there's a group of people tengah jalan. Kata lalu je, aku terus ikut dia orang. Aku jalan sekali. Jalan. Lepas tu buat macam enjoying the moment lah. Enjoying the view lah. Kau kena macam nampak of the group lah. Kalau aku jalan seorang-seorang, benda tu memang very daunting untuk aku sebab aku nampak everything semua. Kalau aku jalan dengan ramai-ramai, dengan a group of people ni, aku nampak orang benda semua, aku macam distracted sikit. So aku jalan dengan dia orang. So every fucking day aku kena tunggu ada a group of people jalan, baru aku akan jalan sekali dengan dia orang. Faham? To get across. Hari-hari lah. So Hari-hari maknanya sampai tu. sekarang kau susah nak conquer kau punya height, fear of height tu lah. Is it? Betul, tapi macam aku cakap certain things aku buat je juga because I wanted the experience. Tapi macam kalau dah baca kerja apa benda tu semua is because memang terpaksa lah kan. Tapi macam the jetty and then the tu apa semua is because I wanted the experience. So aku lalu juga benda tu. Sama lah, macam aku conquer aku punya fear of height pun sebab kerja aku kan, panjat stage 45 kaki kan. Terpaksa rela nak pergi check, konon-konon nak check structure lah. So kena panjat roof tu kan, 45 kaki, kena tengok bawah selamat ke tak and everything. So benda yang terpaksa rela ni pernah jadi kat aku masa aku buat show dekat Myanmar, dekat Yangon, Myanmar, K-pop lah. 4 minit tau, yang ada Hyuna tu kan. So biasa lah, kita dah kat sana dalam seminggu, so stage semua dah siap. Dia buat stage tu dalam Indo Park tau. Dia park, tapi dia indoor. Dia ada macam kemah besar putih, markitan tu kan. So stage tu kat tengah-tengah. Stage tu biasalah Myanmar bukan negara yang membangun, so nak cari resources kat situ susah. So kita orang kena beli all the equipments and everything. Dia orang punya power lain dengan kita, dia orang punya cara kerja pun lain, dia orang punya pekerja. Macam kita kerja pagi call time, datang naik motor, and then bagi makan semua, kerja pukul 6 ataupun pukul 12 malam, balik, habis kan. Dia orang tak tahu, dia orang punya pekerja pukul 6 petang atau pukul 8 malam paling maksimum. Sebab dia orang kena balik kampung dia orang naik boat, speedboat. Like 30 orang pun dia kena naik speedboat balik. Faham kan? Dia tak ada kampung dalam bandar. So nak jadikan cerita, how I terperangkap dalam situasi tu, ada dua situasi lah. Satu situasi pertama adalah 2 jam sebelum konsert. Dia orang realise yang banner tu sebelah lain ada sebelah tu sengit tulisan dia, sebelah ni sengit tau. So dia orang turunkan banner tu, orang Myanmar tu turunkan banner tu, dia letak kat bawah. So banner baru tu kita orang suruh pasang. So dia orang semua pergi makan, orang nak masuk lah. So bos aku kata, Faizal sini. You kan tak ada kerja, so gini lah. So dia bagi aku banner tu. Okay, ini tali, you pergi lah panjat. So aku macam, aku kena buat sekarang. You nampak tu orang semua mau masuk, so you buat lah. So aku panjat lah macam kawan. Kau panjat. So kau realise tau, apa aku dah nampak kipas besar kat atas dewan ni So bila kau pandang bawah kan, kau nampak orang dah macam semut lah kat bawah tu. Kau automatically, aku 45 kaki lah daripada height from the ground. So automatically dalam otak kau kira macam kat mana kaki aku berpaut, kat mana tangan aku berpaut. So benda tu macam scaffold. Takkan tak ada safety gear? Safety gear lah. Kau safety gear pun kalau telur kau termasuk juga kat dalam. Safety gear kau harness, 2 hook tu dengan 1 helmet kan. While kau nak climbing, kau hook sampai atas 45 kaki, kau tengok orang still macam semut tau. So automatically kau punya kepala otak cakap, kau kena berpaut daripada sesuatu. So apa yang aku buat, benda tu kan scaffold tu, truss tu macam 4 segi kan. So ada palang kan. So aku kepik tangan aku dalam scaffold tu macam ni, truss macam ni. Lepas tu aku kepik kaki aku dalam truss dekat bawah. Kau tahu yang buat kerja apa? Tangan aku belah sini dengan mulut aku. So aku ikat trainer tu sini. Okay, ikat. Aku ikat. Lepas tu relax je. Orang Myanmar tu pakai kain kan. Dia dah habis makan. Dia lap tangan dekat baju macam ni. Pakai kain. Dia pakai kain pelikat. Relax, panjat. Ada suara aku turun. Dengan dia punya sirih kat mulut. Go down. Relax je. Atau aku pun berfikir, macam mana aku nak turun? Tak ada safety gear pun? Tak ada. Dia orang basically, orang kat situ pakai kemeja, kain pelikat. So bila dia orang berpeluh, kau berdiri kat bawah tu, kau jatuh lah air hujan. Pak. Kau tengok atas, orang Myanmar kat situ kan, tengah panjat scaffold kat atas tu, air peluh dia turun kat kepala kau kan.
Relax, padu. Lepas tu, dah habis lah. Tu dah settle lah. Kiranya aku turun pelan-pelan lah. Naik 10 minit, aku turun maybe 20 minit lah. So aku, macam kau lah, aku berhenti jap. Lepas tu aku tarik nafas, aku berhenti jap. Atau aku berpaut lagi, aku turun-turun. Lepas tu, on the show day memang celaka tu. Aku, kebanyakan show time, aku relax lah. As a assistant technical director. So, aku just oversee lah what's gonna happen, what about to happen, ada benda jatuh ke jatuh. So, RM30,000, RM30,000. Sial lah. Lampu dah padam, bai. Lampu dah padam. Sekali ada orang roja aku. Sal naik. Sal. Bos aku cari aku. Asal tu orang kau tu follow spot kan? Kan konsep kan ada follow spot. So Korea K-pop, band K-pop tu ada 4 orang tak salah aku. So 5 orang. 5 orang. So 2 orang ni ada 5 follow spot, ada 5 biji lampu dekat atas platform yang 50 kaki tinggi daripada stage kan. So 2 ni orang Myanmar, 2 ni orang Malaysia. Satu lagi ni sepatut orang Myanmar tapi dia tak datang. Dia macam ditch ni show lah. So bos aku macam, you pergi lah. You pergi panjat lagi 50 kaki. Lepas tu you duduk sana sampai konsert habis. You jaga itu lampu. Aku dah tak tahu benda So macam biasa lah. Aku dengan aku punya GoPro kecil tu. Aku dah aku masuk GoPro aku dalam bag kerja. Panjat lah. Macam biasa. Satu paut. Tarik nafas jap. Satu paut. Lepas tu sampai je kat platform tu. Kau kena, platform tu ada railing tau. So kau kena kau pegang besi tu. Lepas tu kau nampak budak-budak tu tengah berdiri atas platform ni kan. So kau nak kena masuk badan kau macam ni dalam platform tu tau. Kau nak kena masukkan badan kau tu railing tau. Kau seriau kan bila kau nak masuk badan kau. So kau nak melangkah masuk dalam platform tu. Dan kau nak lepaskan tangan kau. Bila kau lepaskan tangan kau, kau kan either kau jatuh ke sini atau kau masuk dalam platform tu kan. So apa aku buat? Aku peluk atau aku roll lah badan aku masuk dalam. Faham tak? Instead aku berdiri, aku langkah macam ni. So aku peluk, aku roll. Boom, aku masuk dalam platform tu. Tangan aku, ni kau cerita ni Jal. Tangan aku dah berpeluh lah. Dude, aku kat atas tu, aku tak berdiri tegak tau. Aku bend my knees je, pegang railing tu. Bro, tepi sikit. Supaya aku dapat masuk tengah-tengah middle follow spot punya spot tu. Kau nampak semua budak-budak kecil perempuan macam semut dekat bawah. Serau, aku naik bulu roma. So satu tak ada hal. Dah 5 orang. Gelap konsert tu. Lampu kau je lah. Tu aku tanya diorang, kan since aku ni baru kan. So aku nak tembak yang mana satu. Kau tembak yang rambut colour orange. Yuna aku punya. Budak-budak ni kata Yuna aku punya. Dia buka je lampu, ada 3 orang angkat rambut colour orange dekat situ. Dia macam, kat mana aku nak follow ni? Kat mana aku nak follow ni? So kita as a Malaysian, we know what we gonna do masa konsert tu. So blackout, kita blackout. Kita on. Kita fokus kan. So aku dengar apa orang cakap kat bawah kan. Okay, tembak orang ni. Orang ni tak boleh tembak kan. Orang Myanmar tu tak faham English. Bukan tak faham lah. Aku tak tahu dia faham ke, dia tak faham. So in a way, kalau kau tengok daripada stage, member aku, Myanmar. So aku kat tengah-tengah. So aku selalu borak-borak dengan member aku ni lah. Weh, cantik kan diorang. Power sih diorang menadi gini. Sekali kan dekat ujung tu, ada lampu macam strobe tau. Atau bertukar-tukar colour. Merah hijau. Kau tahu asal? Orang Myanmar tu kat atas, pegang follow spot tu di sini, ambil phone, tengah WhatsApp dengan dia punya girlfriend ke, video call dengan girlfriend dia. Relax kat sini. Kita macam ni dia Woi, jangan stroke kan. Dia macam ni. Tu. Terus macam tu. Relax kaki dia kempit dekat railing tu macam tu. Dia duduk atas railing tu. Relax Nampak lah. Lepas tu, sebelum aku pegang follow spot tu, aku letak aku punya GoPro. Aku ikat GoPro aku dekat apa tu? Railing dekat railing tu kan. So aku macam project lah. Okay, kalau GoPro ni jatuh pun, dia jatuh dekat platform ni, dia masuk dalam bag aku. Lagu ketiga, dia jatuh. Boom, bukan masuk bag aku. Dia terus turun dekat bawah. Boom, dekat FOH console. Semua FOH console dekat dalam monitor ada bunyi. Boom. Aku punya kamera jatuh. Ya Allah. Member aku angkat, still recording kamera aku. Member aku cakap, bodoh saya korang kat atas dia. Aku cakap, itu one pengalaman aku takkan lupakan. Daripada kat situ, aku conquer aku punya fears of height lah. Gila tu. Gila tu. Itu yang aku takkan lupa lah. Peluk kau macam nak buat apa kat atas tu? Benda tu, kalau ada orang kat sekeliling scaffold tu, kat kaki scaffold tu, basically benda tu goyang lah. Ya. Kau kat atas tu, kau tengah. Seram. Bapak dia takut sial. Fuck. Itu tak 40,000 glamour lah. tu lo. Elang panjat tangga. Tu lah. Tak ada, dia tak bagi 40,000, dia bagi poster orang tu sign. Siap tu je. Sekali Tapi okey lah, panjat of course lah. itu.
naik apa 30 kaki 2,000, naik atas 40 kaki Inilah, berapa 4,000. Tapi kalau diikutkan Itu naik je, turun lain harga. Turun dia ikut minit, berapa minit. Itu yang lama tu turun tu. Dia cacat anxiety kat tengah-tengah kan. orang nak turun cepat, bukannya turun lambat. Padahal hari-hari banyak pokok. Tu lah cerita-cerita apa, fear of height. Kira bukan fear of height sangat, nak cerita terpaksa buat benda tu walaupun kau tak rela kan. Last kau kena buat kan. Non? Gila tu. Aku tak nak fikir lagi benda tu. Banyak Tapi sebenarnya benda yang terpaksa ni, tapi macam aku susah how. Parents aku ni, dia orang ni bukannya jenis macam everything is, you know, it's not silver spoon lah. You know, it's not going to be fed into your mouth lah. Macam on this uncomfortable things ni memang dia orang buat aku buat benda ni awal. So in that sense tu susah nak cari benda yang terpaksa buat, because usually benda yang terpaksa buat tu it either gives me something back, something positive, or it builds me, ataupun aku end up liking benda tu. faham? Macam contoh dulu apa aku going through some teenage angst or something yang tak tahu lah. So bapak aku suruh cari hobi baru, aku tak nak cari hobi baru. So dia bawa aku pergi summit macam tu kat Subang. Summit. So dia suruh aku start archery kat situ kat atas tu dah archery. Kat bowling lah. Legolas lah this one, Legolas. Yes lah. Bukan lah. Apa tu? Hawkeye lah this one. Zan Wind Ranger lah. Wind Ranger. Sedap pun nama tu, sedap pun. Sedap. Not bad. Aku kalau lagi aku tak nampak aku kan, aku lagi. Dasar. Shackle shot. So cerita dia, aku pun mula pergi sebab paksa. So bapak aku ni, aku baru tahu kenapa dia suggest aku buat benda macam tu. So at that time, aku punya hobi yang dah ada masa tu is Tamiya, tak silap aku. Okay. RC lah kan. Lobby mahal. Of course, arcade tu memang kena hentam lah every week lah kalau boleh main gitar. Tapi these things have been going on for quite some time. So dia nak cari benda yang boleh pakai. Lain lah. Lain. So at first aku pergi tu, aku macam balik tu macam kenapa kena pergi kan. Okay lah, biasalah, boleh lah. I think they charge by 10 arrows or something, if I'm not mistaken. Setiap every 10 arrows you get, and then you can shoot and whatnot ya. So minggu depan pergi lagi. So di masa tu the prerequisite was that kalau aku nak pergi lepak arcade, aku nak main game kat arcade, aku kena pergi buat archery. Itu pula. Macam tu. So in the end, minggu after minggu macam aku terpaksa I was looking forward to it. Aku bukan pergi arcade, aku bukan pergi sana untuk arcade. Aku pergi sana sebab aku nak tembak nak. So bila jadi macam tu dah shock seronok. So bila jadi macam tu, itu that's where my father went wrong lah, whereby makin teguh aku tak suit dengan anak panah ni, makin banyak lah duit nak kena keluar kan, barulah buat kan. Kau datang pertama kau tembak 10, kau dah tembak macam 3 bulan, takkan kau nak tembak 10 juga setiap minggu, memang tak sedia kan. 10 berapa ringgit tu time tu? Aku tak ingat lah berapa ringgit lah. Agak mahal juga lah. About 10 to 20 or 5 to 20 around there, aku tak ingat lah. Okay. Sebab benda tu reusable kan, macam tu kan, kau balik bukannya dia punya arrow tu patah ke apa. Tapi then after that I think the place closed down. Lepas tu tak ada tempat lain aku tahu yang offer archery, and at the same time aku ni bukannya sports student yang masuk aliran sukan, yang ada channel pergi ke Majlis Sukan Negara dan seangkatan. Tuan, belakang rumah kau tu ada hutan, baik kau panah kat situ, buat busur sendiri. Ini cerita lain lah. Ini cerita Jungleman. Ini Robin Hood. Jungleman. Macam Jungleman. So apa jadi bro? Apa jadi dengan kau punya archery tu sekarang?
So itulah memang tak ada tempat untuk for me to start a new place. It's either one that's too far ataupun that's too costly, ataupun mostly yang banyak tempat training itu macam orang professional je yang pergi. And aku bukannya macam aku cakap, I'm not in a sports school or anything, so benda tu aku tak pursue lah. And at the same time benda tu started off as a hobby. Yang Kan, it wasn't like playing a guitar yang terus datang pun terus fall in love. Benda tu aku suka, aku passionate, aku suka. Tapi bila kemudahan tu tak ada, so benda tu lama-lama hilang momentum lah. So bila hilang momentum, then you don't do it lah. Itu lah. Yalah. So macam berapa banyak range ada sekarang, aku pun tak tahu, aku tak pasti. But you know, bila kalau dah start hentam balik, confirm lah sangkut, for sure lah cerita. Ya. Yang dekat Sawi Pyramid tu archery kan? Tak tahu tu. Aku jarang masuk Sawi Pyramid. Sebab aku duduk jauh kan, paling dekat Sawi Pyramid paling dekat dengan aku. So sial lah. siapa pernah ajak aku pergi ice skating ke Jal? Kau nak pegang tangan aku macam mana, meluk pegang tangan Upi tu kita ice skating usih. Dah nak aku. Aku takut aku yang peluk kau kat atas ice skating ni. Tak apa, kita pakai yang dinosaur tu kan, yang macam ada glider tu kan, slider tu kan. Macam boleh pakai kan. Dia pakai ice skating tapi kita slide pakai dinosaur ni je. I think kalau nak relate the last thing yang aku rasa betul-betul aku terpaksa buat and aku tak nak buat sebenarnya is masa darjah 6. Masa tu aku tak ingat sama ada it was pre-UPSR ataupun post-UPSR. Okay. Tapi masa tu the craze was Linkin Park lah. Memang was off the charts lah. Budak-budak umur 12 sampai 15 ni time tu memang semuanya nak sama ada nak jadi Paddington push moda lah back at that time lah. No one gave a fuck about the band members lah. Just these two people lah. Chester dengan dia punya ni pun Phoenix, DJ Han. DJ Han. DJ Maknanya Han kau tak pun keluar orang pakai nak headphones lah. Kau tak keluar macam headphone main gitar. Brad Nelson orang memang Tak tak ada. cara langsung. Rock Burden. Pun sial kau ni boleh menimbulkan kontroversi ni bila peminat-peminat Linkin Park dengar. Aku tak tahu Tak, because tapi- that was my impression back at that time. Because the others it's because yang poser-poser ni lah je. Yelah. Poser-poser semua memang nak jadi DJ Han kan. Kecil Cik harga turntable berapa? 1,000? Kecil Harga turntable 1,000 agak murah. 1,000 tu paling murah lah. Kalau boleh dapat memang takkan dapat lah 1,000 turntable. Dia at 12 years old lah kan. Bila kau tiba-tiba nak cakap pasal kau nak jadi macam DJ Han lah kan. The moment kau find out je mana dapat tahu pasal turntable punya price, you don't even know what the fuck to do with it. Exactly, betul. Tapi pada time kau jumpa sebiji je kan. Kau jumpa sebiji harga dah 1,000. Itu tiba-tiba kau dapat tahu kau nak kena ada mixer pula tengah-tengah. Kau tu nak kena ada speaker. So benda tu boleh jadi demotivational tau untuk seorang yang berumur 12 tahun, lagi-lagi kalau mak bapak memang tak banyak duit. So kau beli lah benda tu? Tak lah. Aku macam cakap kan, aku apa kan macam daripada kayangan. Benda semua tu daripada kayangan. Gitar tu daripada kayangan. 2 kali jumpa. So the story macam mana? Where are you going with it? Yang terpaksa Masa rela tu? darjah 6 Linkin Park. So and then macam aku tak ingat whether it was pre or post. So everyone was crazy about Linkin Park. Yang mana yang nak jadi Shinoda semua tengah buat rambut spike, mana benda semua tu. So semua tengah gila. So there was this one ceremony that the school had for all of us. Okay. It was towards the end of school lah, a celebration lah for people graduating lah, I guess. Tapi aku tak ingat pre or post. End of the So school bila year jadi lah. macam my good friends, my clique back then, semua memang okay. Seorang daripada kelas lain, lagi seorang kelas lain, waktu lagi 2 orang kelas aku adalah a few people. Okay. So out of a few of these people ni, yang dia orang ni ada seorang nak perform. Okay, seorang nak perform. So bila seorang tu nak perform, aku ingat dia nak perform seorang. Okay. Tahu. Rupa-rupanya dia nak perform dengan budak kelas dia tapi 2 orang yang lain, so dia bukan buat solo. So bila dia submit nama tu, aku ingat dia submit nama seorang. So at that time kan, performing tu rasa macam cool sebab setiap kelas memang ada orang datang perform.
So bila budak-budak macam tu, orang dah nampak macam tu, kelas aku memang tak ada rap langsung. Lepas tu budak-budak ni semua jadi berkhidmat. Kan, semua dah pressure. Tu yang nyanyi lagu Linkin Park tu. In the end. Orang palat, orang suruh aku jadi Mike Shinoda, orang babi lah cerita. Nak Mike Shinoda terus. Nak yang Mike Shinoda terus. Kau bodoh, kau mentah. Kau ingat kau tahu, you think you know but you don't know. So at that point nanti kau jumpa pressure, budak-budak dah suruh. Budak-budak ni bukan apa, budak-budak ni dah tahap pilihkan lagu untuk kau dah. It's not a question of do it or not. Lagu apa? Ya. Kenal perangai orang babi macam ni, nama kau jadi memang akan terus sampai kat cikgu. Kelas kau cerita dia. Lagu apa tu? Lala lagu apa? Anxious, tengah anxiety, tengah budak-budak tengah kelam kabut. Aku pun tengah kelam kabut. So aku buat this one eye contact dengan cikgu aku. So cikgu aku pula macam not impressed lah, macam pun tak ada expression. So aku mistaken benda tu macam dia stress, tak ada orang nak perform lagi untuk kelas. Waktu dia dah pandang aku, fuck, kalau ni aku tak buat sekarang ni memang aku let down lah for sure. Let down. Terus lah, terpaksa lah. Tu non Shinoda tu. That was the 4 minutes that I can never ever take back for my life lah. Exactly, that 4 minutes lah. Itu satu Non Shinoda. Non Shinoda. Aku kalau benda tu at tapi, first it was going fine. Music semua dah keluar, play apa dia orang semua dah vote play lagu With You. Play lagu With You, so aku kena karaoke lah, lagu With You lah, perform. Karaoke lah. Okay. Semua kan. So bila benda tu at first tu sebab dah pampak okey lah, bangun lah kan. The moment kau tengah duduk bersila dalam dewan, dan kau bangun aja bontot kau dah labuk, kau bontot kau bangun je simen tu. Kau berdiri je, and then kau pergi dekat mic tu atau kau pegang, kau pusing. And this was my first ever tau. Aku cakap kau pegang mic depan ramai performance. Aku nampak the whole bloody school siap depan aku. Semua tengah pandang aku. So and then lepas tu aku tengok balik, aku terperasan lagi muka cikgu aku. So muka cikgu aku muka yang sama, macam not impressed at all. So at that point of time tu, sebelum lagu tu start, everything came rushing back to my mind. And kalau aku nak cancel, this is the time for me to cancel. Habis tu jadi lah. Ke kau pusing belakang, kau nyanyi kat belakang? Aku dah nampak I was wrong. I got a profit now. But this fucking jackasses in front of me. Aku surat nama aku. Boom, lagu masuk sial. Tak boleh nak lari mana. So memang nak kena nyanyi kak. Dah start nyanyi tu tak apa, nyanyi. You know I still ada perasaan gemuruh benda-benda semua. And then like the moment nak masuk the first chorus of the song, I know already that it was bad. Because you know what? Sebab yang bersorak tu 3 orang depan aku ni je. Yang lain lah. Kau nyanyi lagu Linkin Park, budak dah jam 6 sekolah rendah. Lagu With You lagi. Aku duk beria je first verse ni. Lepas tu masuk dengan chorus tu. Kan? Masuk chorus tu pasal 3 orang depan aku je. Dia duk. Itu pun member dia yang vote dia tadi tu yang sorak untuk dia kan. Siul kan. Aku balik sekolah tu dengan kaki. I felt like a total jackass lah. Aku juga macam Tapi kira kau dah meluahkan bakat kau kat sekolah daripada kau dah jenam Tapi okay, so you see macam aku benda-benda macam dululah kat college lah, benda nak kena perform ni in front of people or everyone, benda semua. So aku tak ada masalah dengan stage fright. So benda tu start daripada macam tu, I got myself into this. Faham. Tapi of course it's a bad experience. I'm pretty sure no one tadi remembers about it now. So sekarang kau dah tak ada stage fright lah. Pasal benda tu aku memang tak pernah ada masalah. Betul. So bagus lah. Betul lah. Tapi untuk fikir balik, that was one of my most embarrassing moments. Kalau siapa-siapa yang ada dekat sini ni, kalau ada dengan aku time tu, memang fikir balik, memang benda tu memang just memang buruk. Kau just nak rasa cool kan, tapi kau tak rasa DM kau just kau sedar yang kau bukan Mike Shinoda kan, dan kau juga bukan, kau just seorang budak Melayu. So tapi kau pedal lah. Pedal tu habis nyanyi, sak tu duduk senyap. Keras kat bawah tu kan. Aduh. Tapi tak pernah. Tak apa. In the end,
It doesn't even even apa? matter. It doesn't even matter. Oh, Irsyad. Aku rasa bila nak cakap pasal sekolah rendah, benda yang a simple one lah. Benda yang buat aku rasa cool daripada aku sekolah menengah, ada sekolah rendah, especially sekolah rendah. Since aku daripada darjah 3 aku rasa, sebab aku ada abang aku. Abang aku ni dah 4 tahun atas daripada aku. 3 ke 4 tahun atas daripada aku. So, kan dulu kan orang Melayu kan nak kena sunat anak-anak dia time kecil apa. So nak jadikan cerita, abang aku dah nak masuk darjah 4. Aku baru darjah 1 darjah 1 nak masuk. Darjah 1 nak masuk darjah 2 lah. So dengan secara paksa, dengan secara kata apa, bukan aku rela, aku telah disunatkan di umur yang sangat muda. So aku macam so macam bila bapak kata tak apa nanti kau sunat dengan abang kau, aku dalam hati aku macam yes lah, aku sunat. Yes, benda ni macam boleh buat aku jadi cool lah sunat. Bila aku masuk dekat klinik tu, aku jerit gila, kau mak aku cakap, aku pegang tangan bapak aku sampai merah kan masa nak sunat. Dulu mana ada laser, dulu pakai pisau yang dipanaskan tu kan, dia potong gitu kan. So dia jet balik pakai laser. Lepas tu bila aku keluar daripada klinik tu, bilik yang dia nak buat operation tu, aku macam kalah perang. Aku macam pegang kain aku, pegang kat tepi dinding tu je. Macam tu kan. Kalah perang. Macam aku nangis kan. So lepas tu dah kira dah dapat hadiah semua, dah dapat duit raya kan, sebab kau sunat muda. Di sekolah dah kering, dah baik apa semua. Maco lah, kau cool lah. Kau je dah sunat dalam kau punya kawan-kawan sekolah rendah. Gila kau jalan mendada babe. Relax je. Kita tak tahu kita jerit-jerit dalam klinik tu kan masa tu. Allah, banyak lah cerita benda-benda yang kita kita tak jangka, paksa rela. Ada certain benda paksa rela yang buat kita suka in the end, macam low, macam non, macam low. So ada apa cerita lagi? Low, non? Tak ada lah, aku rasa kita dah boleh akhiri episod kita lah kali ni. It was a fun. I had fun lah talking about this thing. Baru kau nak teringat balik benda-benda bodoh gitu. Betul. Yeah. We sure that korang semua kat luar pun ada benda yang macam kita dalam tersepit dalam situasi yang paksa rela ni. Kita paksa nak buat sebab kita kena, either kita nak get out from the situation, atau kita nak conquer kita punya fears, atau kita nak tunjuk yang kita cool kan. Benda tu tak ada tak ada halangan lah. So, kalau korang rasa benda tu betul, korang boleh buat, tak ada masalah lah. So aku harap benda-benda tu turns out positive to you guys also. Pada aku pun benda macam sebelum ni kita malu kalau benda nak buat semua, it's mainly because kita ingat the whole world is looking at us, tapi sebenar-benarnya tak ada orang tengok pun. That's why at this age you don't really ada sangat perasaan malu tu, mungkin sikit tapi dah tak macam dulu lah. Kena ada tapi tak. Betul. So apa benda macam whatever your fears ke apa benda, just try untuk overcome lah benda tu. Tak payah malu lah, nobody cares lah. Nobody cares though. Tak. Exactly. Masa kita kecil mungkin macam lo kata, kita rasa macam semua orang tengok kita kan. Tapi sebenarnya tak pun, dia semua korang punya mainan dekat belakang orang-orang yang orang cakap belakang kau tu, biarkan je lah dia cakap kan. So anyway guys, macam biasa, sentiasa ingati orang-orang yang tersayang and jauhi barang-barang terlarang. And jangan lupa untuk subscribe, like the video, dislike the video, leave your comments apa semua. Ni dah berapa banyak juga dah ni video, tak ada orang komen. So korang bolehlah leave some comments ke apa, bagi suggestion for our topics for the next episode ke, macam mana ke. So it has been fun, even though kita still cooped up kat rumah lagi. Hopefully it ends soon. So that we can jaga diri kawan. Kita boleh get back to the studio and do more fun shit untuk bagi korang tengok lagi. So guys, itu je lah masa yang kita ada bersama untuk episod kali ni. Aku rasa see you guys on the next episode. From my side, itu je, jangan malu-malu. Do new things, explore, it's fine if you embarrass yourself, no one cares. Give shit, right? Walaupun kena terpaksa in certain things, you know, benda-benda terpaksa yang bagus. Jangan buat benda terpaksa. Betul? Jangan buat benda-benda merepek.
stay away from the bad, stay close with the good, then make sure you take care of yourself, get yourself vaccinated, stay safe, distancing, SOP, boom, whatnot. Tengok beruang pun dah sampai, so aku rasa maybe kau pun nak kena. Dia standby lah siul. Dia standby lah siul. Airport lah. Dia datang je main-main. Dasar. Nanti aku taruh gambar beruang kat belakang tu. Ini jungle non ni. Aduh. Okay guys, daripada kita membazir waktu merepek lagi, tapi sebenarnya podcast untuk merepek pun, so nobody cares actually. So kata kita orang lah nak merepek ke tak, asalkan korang dengar. Nak dengar lah, kalau tak nak tak apa, macam Lu selalu cakap. So comment, subscribe, like, whatever you guys want to do, please do it. Give us a good review, give us a bad review ke apa ke, suka hati korang. So again, take a good care of yourself. Bye guys. Bye-bye. Bye.